Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat mengadakan tazkirah ringkas, iaitulah bacaan hadis 40 daripada kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan sebut beberapa faedah daripada hadis yang mulia ini. Hadis yang pertama, iaitulah hadis yang sangat masyhur, yang sentiasa kita baca, iaitulah hadis Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hafs, iaitulah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu, setiap perbuatan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berhijrah kerana ingin mendapat keridaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridaan Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dikendakinya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka nilai hijrahnya seperti sebagaimana yang diniatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, kepentingan hadis ini sebagaimana kata para ulama, hadis ini sangat penting dan menjadi prinsip kepada dasar agama. Ia adalah asas kepada Islam. Kebanyakan hukum hakam Islam bersandarkan kepada hadis ini. Ini jelas dapat dilihat daripada kata-kata para ulama. Di antaranya kata Imam Abu Daud rahimahullah, hadis ini setengah daripada agama Islam, kerana agama pada dasarnya tertumpu kepada dua perkara, zahir dan batin. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, 1/3 ilmu termasuk dalam hadis ini, kerana perbuatan manusia meliputi 3 perkara, iaitu hati, lisan, lidah dan anggota badan. Sedang niat dalam hati merupakan salah satu daripada 3 perkara yang tersebut. Itu maksudnya niat itu 1/3 daripada agama. Demikianlah penting hadis ini sehingga banyak ulama yang meletakkannya di awal berbagai buku dan karangan hadis yang tersebut. Pengajaran ataupun petikan faedah daripada hadis ini, yang pertama iaitulah syarat niat. Niat, para ulama bersepakat bahawa amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syaratnya dan tidak diberi pahala jika tidak disertai dengan niat. Jadi cara kita berniat itu simple sajalah. Bila kita nak berniat, kita kena pergi kepada waktu dan tempatnya. Waktu niat ialah pada saat hendak melakukan ibadah. Jadi bila kita nak solat, kita niat solat. Nak wuduk, kita niat wuduk. Nak haji, kita niat haji. Jadi niat itu iaitulah azam, aqdul azmi, azam dalam hati kita bahawa kita nak buat perkara tersebut, kemudian diikuti dengan perbuatan yang dilakukan itu. Yang ketiga, berniat untuk melakukan amal saleh. Hadis ini juga menerangkan bahawa siapa yang telah berniat untuk melakukan amal saleh tetapi tidak dapat dilakukan kerana keuzuran, terhalang dan sebagainya, maka dia dapat pahala dengan sebab niat yang tersebut. Inilah kelebihannya. Yang ketiga, ikhlas dalam amalan dan ibadah. Syarat
penerima amalan itu dua perkara. Yang pertama, ikhlas, niat kita kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi SAW. Yang kelima, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Contohnya kita mandi. Mandi ni biasalah kita mandi, kan? Tetapi kalau kita mandi, kita niat untuk bersih, bersuci, niat untuk beribadat dengan penuh selesa, ataupun satu lagi disebut perbezaan di antara mandi biasa dengan mandi wajib, maka niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum.